forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar pihak Anwar Ibrahim jawab kenyataan YB Ratuan Panjang yang mengatakan kerajaan gagal menoktahkan kemiskinan. Perlu saya baca detail sedikit dekat page PM Anwar ni. Saya sambut baik keperhatian YB Ratuan Panjang dalam isu ini. Meskipun dakwaan beliau kononnya kerajaan gagal menoktahkan kemiskinan tegak, ia tidak selari dengan pendirian kerajaan Kelantan yang memberi kerjasama baik dalam soal ini. Kita ambil dengan jawapan PM Anwar Ibrahim. Dia akan nanti kita komen macam biasa. Jadi jelas kepada kita daripada angka yang telah disebutkan yang berhormat, sebenarnya kerajaan masih gagal untuk menoktahkan kemiskinan mengikut tempoh yang disebutkan sebelum ini. Jadi kalau kita lihat maknanya ciri kemiskinan itu juga berbeza antara wilayah, dan pendapatan RM2,000 di desa sudah tentu tidak sama nilainya RM2,000 di bandar. Jadi sebelum ini kerajaan menggunakan pengukuran kemiskinan berdasarkan pelbagai dimensi. Jadi setakat ini dan kini kerajaan telah mengubah kaedah dengan menggunakan NDI, jadi ataupun pendapatan boleh guna bersih. Sedangkan perkara ini masih belum jelas. Jadi saya ingin tahu setakat ini apakah yang telah dirancang oleh kerajaan untuk menafaatkan badan-badan yang sedia ada dalam negara kita. Seperti kita ada IMY, SPC, Majlis Kos Sara Hidup, Majlis Sosial Negara, supaya semua platform ini dimanfaatkan sebagai medium untuk menoktahkan kemiskinan. Dan apakah intervensi yang dirangka untuk meningkatkan NDI isi rumah khususnya bagi golongan miskin tegar, dan sejauh mana keberkesanan langkah-langkah ini bagi mengurangkan kadar kemiskinan tegar di negara ini, dan bagaimana kerajaan untuk memastikan bahawa data ini tepat dan terkini untuk mengukur keadaan sebenar kehidupan rakyat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Janganlah kata gagal. Jumlah ini yang terpanjang. Jumlah yang saya sebut mula tadi, itu jumlah masa kerajaan yang disokong oleh Yang Berhormat. Kita guna angka itu, dan dengar, kita guna angka itu dan kita selesaikan. Kemudian saya rujuk kepada semua kerajaan negeri. Ya, dan setakat ini menteri-menteri besar tak semesti seperti ahli parlimen. Dia bagi kerjasama sepenuhnya. Dan saya beritahu jumlah ini sekian, di Kelantan umpamanya sekian, Ratuan Panjang sekian. Kita selesaikan. Tetapi saya minta kerajaan negeri, SUK, pegawai jajahan, tambah. Dan kita lakukan. Dan kita pindah daripada pendekatan lama yang kerajaan dulu buat kepada pendapatan per kapita. Berdasarkan maklumat baru termasuk Majlis Kos Sara Hidup dan dialog kita, libat urus kita dengan kerajaan negeri yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Kita lakukan dengan semua kerajaan negeri dan input kerajaan negeri, kerana nak dapatkan jumlah ini dia harus kerjasama. Kemudian mengapa perlu kita kerjasama? Kerana ada daripada peruntukan kerajaan persekutuan, ada daripada kerajaan negeri walaupun lebih kecil, tapi ada zakat melalui Majlis Ugama Islam dan juga beberapa program kebajikan oleh kerajaan negeri. Jadi kita gabungkan itu semua. Jadi saya setuju, ia bukan, dan saya sebut dalam jawapan tadi, dia bukan satu pendekatan yang sempurna, tetapi mengikut angka yang diberikan setakat ini, sekian selesai untuk tahun pertama, tambah 22,000, hampir selesai, dan saya yakin boleh selesai. Tetapi apakah ini memuaskan? Tidak. Sebab itu jumlah itu kita minta. Saya sendiri bangkitkan umpamanya angka yang diberikan oleh Ketua Jajahan Tanah Merah dan Jeli umpamanya, ya, yang dibangkitkan, yang katanya tidak memenuhi kenyataan sebenarnya di bawah. Itu kita mohon kerjasama daripada jentera kerajaan persekutuan dan kerjasama kerajaan negeri. Setakat ini saya tidak ada masalah dengan kerajaan negeri, ya, tidak seperti di parlimen, ya, kerana mereka berikan sokongan dan kerjasama sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Soalan tambahan backbenchers, tekan Yang Berhormat. Sungai Siput. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan saya merujuk kepada tiru kural yang membawa bunyi bersesuaian dengan tajuk kemiskinan. Ayat 1041. What's more miserable than poverty? If you ask, poverty alone is more miserable than poverty. Inmayin inada tiyatenin
in ada bermaksud yang amat berhormat Perdana Menteri, kemiskinan itu bukan keseorangan, ia melibatkan keseluruhan. So, jumlah yang paling miskin di Malaysia adalah majoriti orang Melayu. Tetapi kategori termiskin dalam kalangan masyarakat miskin itu adalah juga dari kalangan orang-orang India. Orang-orang India itu warga negara kita dan rakyat kita. Dan soalan saya kepada Yang Amat Berhormat, rakyat Malaysia di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat mengharapkan semua masyarakat ini mesti dinotakan kemiskinan. So, saya mohon penjelasan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terima kasih. Romo Tantri Sungai Siput. Pendekatan ini tidak kira kau. Saya nak jelaskan. Jadi saya minta kawan-kawan terima kenyataan. Memang benar majoriti adalah Melayu Bumi Putera. Tetapi dalam kategori miskin itu ada kadar yang lebih paling miskin itu juga kelompok masyarakat India. Saya beri contoh umpamanya untuk Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur kalau majoriti Melayu tetapi masyarakat India besar dan ketimbang jumlah penduduk itu tinggi. Tapi bila kita selesaikan kemiskinan tegar di Kuala Lumpur, kita tak ikut kaum. Maknanya semua jumlah masyarakat miskin atau kategori miskin tegar Melayu, satu jumlah kecil di kalangan masyarakat Cina tapi besar di kalangan masyarakat India, itu selesaikan. Jadi saya mohon kawan-kawan, rakan-rakan kita dari masyarakat India, gunakan ini sebagai pendekatan. Tidak benar sama sekali bila kita masyarakat tegar, termasuk di Kelantan. Ada senarai kecil sekali, tak salah saya di Kuala Kerai atau mana, 2-3 keluarga masyarakat India, itu dimasukkan. Tidak benar kalau dikatakan hanya untuk Melayu. Tapi tentunya jumlah ini besar dan jumlah majoriti kepada masyarakat Melayu. Jadi saya harap dengan penjelasan ini jelas, dan kalau ada kenyataan di sebaliknya, itu boleh maklum kepada saya. Kerana ini bertentangan dengan dasar kita. Siapa saja masuk golongan miskin tegar, asalkan dia warga negara, dia wajib dibantu tanpa diskriminasi. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi pihak sebelah kiri, saya silakan Yang Berhormat Muar. Terima kasih Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa melalui Belanjawan 2025, jelas inisiatif untuk membasmi kemiskinan itu ada, segar dan baik. Jumlah sumbangan tunai yang meningkat 10 bilion ke 13 bilion untuk membasmi kemiskinan, dan juga peningkatan nilai ambang supaya lebih ramai boleh mohon dan dapatkan bantuan. Cuma ada dua persoalan susulan. Pertama sekali, mengikut belanjawan yang sedia ada, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata bahawa kita boleh jimatkan 8 bilion melalui rasionalisasi subsidi, ada peningkatan cukai jualan, cukai perkhidmatan yang disasarkan kepada kumpulan mahakaya ini. Dan kalau kita lihat daripada belanjawan, kita boleh anggarkan bahawa kerajaan dapat menjimatkan 15 bilion ringgit total penambahan cukai dan juga rasionalisasi subsidi. Saya rasa rakyat ingin tahu, sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan baiknya telah kata ada peningkatan 10 ke 13 bilion. Itu 3 bilion bagi rakyat yang susah, kita setuju 110%. Tetapi perlu ada pencerahan mana lagi jumlah daripada penjimatan itu akan disalurkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau saya boleh cadangkan, sebab saya rasa perkara yang sangat baik dalam belanjawan adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan setakat tambahkan sumbangan tunai kepada golongan susah, tapi juga naikkan nilai ambang bagi mereka yang boleh mohon. Ini perkara yang sangat baik dan ramai orang memerlukan. Cuma jikalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh masukkan melalui pindaan undang-undang supaya peningkatan itu dapat dibuat secara berkala, secara tetap. Sebagai contohnya, kita ikut kadar inflasi negara secara tahunan atau setiap 3 tahun, supaya kita tidak perlu tunggu untuk pengumuman ini dibuat melalui setiap belanjawan. Kalau kita dapat lakukan perkara itu, Yang Berhormat Perdana Menteri, you are effectively institutionalizing change, supaya pada masa-masa yang akan datang ia tidak lagi perlu ikut kepada kemahuan ataupun iltizam politik kalau kerajaan berubah. Dan saya rasa ini perkara yang saya dengan baik ingin cadangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Muar. Tentang cadangan
menetapkan dari segi peraturan undang itu akan kita kaji di satu cadangan baru baik, iaitu dan lihat umpamanya keperluan meningkatkan berdasarkan kenaikan kos sara hidup. Yang kedua tentang penjimatan. Itu unjuran penjimatan, mungkin lebih mungkin kurang. Tetapi setakat ini kita belum tetapkan, melainkan 3 bilion untuk kelompok miskin melalui STR ataupun kepada rakyat umumnya dengan meningkatkan jumlahnya, dan juga peningkatan untuk pendidikan dan kesihatan yang agak lebih ketara. Kalau YB mau lihat umpamanya memang ada peningkatan walaupun masih defisit. Ya, kita masih kurangkan defisit, hutang kita kurangkan, tetapi kita masih ada peningkatan. Peningkatan itu sebenarnya daripada penjimatan dan pendapatan negara, baik hasil dan juga penjimatan dari segi penyasaran subsidi. Kita saya baca detail lagi. Saya maklumkan bahawa kerajaan Malani telah berjaya membantu mengeluarkan 126,372 ketua isi rumah daripada kemiskinan Tegar. Alhamdulillah, jumlah ketua isi rumah miskin Tegar ini berdasarkan maklumat yang diperolehi pada 30 Januari tahun lalu. Namun kerajaan tidak berpuas hati kerana saya maklumkan bahawa angka ini bertambah dan kita mengumpul maklumat dan permohonan baharu termasuk daripada semua kerajaan negeri, pegawai daerah dan ketua jajahan sampai hasil libat urus bersama pelbagai pihak. Kita mai tu menyokong kerajaan apa pada Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.